Okay, square root. Okay, in the form of, bukan square root saja, in the form of roots. Dia tak semestinya square root saja ya. Okay, so bentuk dia can be like this lah. Square root A, square root A to the power of n kah. So anything that is related to root. Okay. So macam mana nama panggilan dia? Contoh kita ada 1, 1, 1, 3. Okay. So kita gelar dia sebagai set 2. Okay, untuk inilah set 2. So this one akan jadi set 5 and so on. Set 5, this one set 37. 37. Ini kalau square root 2. Square root. Nah, square root 2 tu square root lah. Square root. Kalau dia macam this one, root 5. Ni root 2. Root 2, root 2. Kalau yang last tu root 5. Cara kita sebut dia set 3 power, bukan power, order. Order 5. Okay. Set 3 order 5. So, kalau dia okay, macam mana kita nak panggil this one? Set X order Y. Set X order Y. Yes, betul. Set X order Y. Set X order Y. Okay, kamu hanya letak order tu kalau dia punya roots tu ada than tu. Kalau dia punya root tu root 2, dia sebut set je. Set 2, set 5, set 37. But then if the root tu more than 2, kena letak dia punya order dia. Macam tu, set 3, order 5, set X, order Y. Sir, Yes, kalau yang ada power tu je, power, ya. meaning Kalau like this. ah Ni tak, dia set juga tapi kita tak fokus kepada dia lagi. So untuk your level, yang kat dalam tu hanya power 1. Okay, dia hanya power 1. A to the power of 1 lah kiranya kalau macam tu. Okay, dia kira power 1. Cuma dia punya root tu mungkin power more than 1. Tapi mostly we gonna use power 2, power 1, root 2. So dah senang lah, set 2, set 5. So kita takkan guna power, order dia 3 ke, dia punya power more than 1 tak lah. Set dia tu pun, root dia pun kita akan mostly guna root 2. Okay, square root lah kiranya, kita akan guna square root untuk your level lah. So kita akan just guna square root. Okay. Okay. Okay, kita ada. Kita belajar pasal set. Tapi tak semua kalau dia root 2 digelar sebagai set. Okay, tak semua. Okay, dia ada spesifikasi dia juga. Okay, contoh kita ada set 2, set 5 and so on lah. But what about set 36? 36 square root. Square root 36. Boleh tak benda ni kita panggil dia sebagai set? Set or not? Okay. 36 square root 36. Boleh simplify tidak? Boleh. Dia akan jadi berapa? Boleh. Set Equal to 13. berapa? 3. Yeah. 3 set 3 set Mana? 5, no. 6 36 ni. 36, square root 36. Tekan calculator, berapa kamu akan dapat? So 6. 6, yes. Okay, maksudnya we can get whole number from, yes, time too early. Okay, 36, square root 36 is equal to 6.
kamu dapat whole number. Okay, lagi contoh. Set 100 equal to berapa? 10. 10, yes. Set 4, 2. square root 4, 2. Semua benda ni. So ini, salah nanya apa benda tu. Okay. So ini 36, 100, 4, 36, 100, 4. Apa dia punya nama yang kita panggil dia? Apa nama special karakteristik dia? Ada lagi Even. 9, 25, Base number. no, Simplified number. no, what do we call it? Perfect? Whole number. No, perfect apa? Perfect apa? Perfect round. Yeah. Perfect round out. Perfect square. Square. Perfect square. Yes, perfect square. Apa maksud perfect square? Perfect square adalah hasil square nombor biasa. Contoh, 1 square, 1, 2 square, 4, 3 square, 9, 4 square, 16 and so on lah. So nilai ni yang sebelah sini ni 1, 4, 9, 16, 36, 100, 25 semua ni nama dia adalah perfect square. So kalau kita rootkan perfect square ni, kita akan dapat nombor bulat. Nombor ni baliklah. So nombor bulat, kalau perfect square ni kita tak boleh panggil dia sebagai set. Okay, set ni mana je? Set. Guna mana ni? Hijab biru. Set. Bila kamu tekan calculator and then kamu tengok nilai dia, dia kena ada have infinite decimal places and non-recurring. Okay, non-recurring. Okay, nanti kita sentuh itu non-recurring. Okay, so first try kamu tekan set 2. Berapa jawapan yang kamu akan dapat? Set 2. Berapa nilai dia? Tekan calculator kamu. Set 2 equal to what? Puluhan ni. Sebut je lah. 1.41 414. lagi? 4. 4 lagi? Sampai Two. habis? Dah sampai habis 10. 1, 2, 1, 3, 5, 6, 2. 3, 5, 6, 2, 2. 3, 7 and so on. Okay, kamu tengok ni. Okay, dia kena ada infinite decimal. Maksudnya sampai ke ujung. Okay, kalau kamu dapat 2.5 saja, tak boleh. Sebab dia kena ada infinite decimal places. Kalau ada titik perpuluhan sikit pun tak boleh. Nombor bulat lagi lah tak boleh. Tentu 1. Okay, so that's why set tu kita hanya boleh panggil nombor tu sebagai set if dia ada infinite decimal place. Dan satu lagi, non-recurring. Apa maksud non-recurring? Based on English je. Apa kamu faham ayat non-recurring? Apa itu non-recurring? Tidak berlaku berulang-ulang. Tidak berulang. Not repeated, not repeated. Okay. So macam ini, kita tengok nombor. Apa maksud non-recurring tu? Okay, first nombor 1. Okay, then nombor 4. Okay, then nombor 1 balik. Then nombor 4 balik. But then dah nombor 2. 1, 3, 5, 2. So maksudnya nombor ni tak boleh repeated. Okay, the number cannot be repeated. Okay, so itulah dia punya properties. First, okay, saya tulis balik. Set
So kalau dia Ya. contoh dia nombor belakang dia tu 999999. So dia bukan tak boleh lah. Contoh, kalau dapat example of recurring. Okay, recurring numbers. Contoh kamu dapat 0.2424242424 and so on. Ini maksud dia recurring. 2, 4. Lepas tu 2 balik. 4 balik. 2 balik. 4 balik. Dan seterusnya. Okay, contoh lagi 1/3. Okay, try kamu kira 1/3 equal to berapa in decimal? 0.66666. 0.6 kah? Ya kah? Sebab saya selalu pakai nombor 0.3. 0.3. Yeah, 0.3333333 and so on. Itu maksud dia recurring. Lagi apa lagi nombor yang recurring? Fraction, dalam bentuk fraction. 1/6. 1/6 kamu akan dapat apa? 3/5. 3/5? No. 1/7. 1/7. Try tekan calculator. 1/7 kamu akan dapat berapa? 1/7. 2/9. Tengok tu. 2/3, yes, Haziq. 2/3 boleh. 2/9 boleh ke? Yes, 2/9 boleh. 0.2222. 2/3 pun boleh. 0.66666 dan seterusnya. So kalau ni dia bagi bentuk macam ni, okay, and then soalan tanya 5/9 and so on lah. Soalan tanya, does root 1/3 can be considered as a third or not? So kalau macam ini, cannot lah. Why? Because Infinite decimal. Recurring. first, dia betul, Dia- dia betul. Dia infinite decimal, dia dah satisfy satu condition, infinite decimal. Tapi dia tak satisfy condition nombor 2 ni, non-recurring. Sebab dia berulang kembali. So cannot because it is a recurring number. Itulah reason dia. Kalau soalan tanya lah. Okay. Kalau lagi, contoh square root 36. Ini dah memang salah lagi. Cannot because 36 is a perfect square. Okay, perfect square. So kamu kena ingat, nombor perfect square tak boleh jadi third. Dan juga nombor yang recurring numbers. 0.3333, 0.2222, 0.6 dan seterusnya. So dia kena nombor tu unik. Contoh macam inilah. Memanglah awal-awal dia 1414, tapi belakang tu dah lain. So itu dikira tidak recurring. Okay. Dikira unik lah. Unique numbers. Okay. So kalau kita tulis balik, okay. Set properties dia. First, in root form. Okay, kena dalam bentuk root. Second condition, infinite decimal places. Third condition, non-recurring. Okay, dan ada satu lagi adalah irrational number. Irrational numbers. Okay, irrational numbers. Kamu dah belajar waktu form 1. Apa maksud rational dengan irrational number? Apa itu irrational? What is this? Kamu dah belajar waktu form 1. Tajuk 1, bab 1 form 1. Rational numbers. Apa itu rational numbers? Decimal.
Apa dia? Dia boleh Yang jadi nombor- fraction. Nombor integer ke? Yang boleh jadi Boleh jadi fraction. fraction. Yes. Yang boleh jadi fraction tu rational ke irrational? Rational. Jadi fraction. Rational. Ah, Rational. Rational. Okay, kita belajar satu benda lagi. Ni recap je lah. Okay, rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers. Okay, rational numbers adalah number that can be expressed in fraction form. Fraction form. Contoh A over B. Di mana A dengan B itu adalah nombor biasa. Dan B tak boleh jadi kosong. Kenapa B tak boleh jadi kosong? Kenapa B tak boleh jadi kosong? Ada reason tak kenapa B tak boleh jadi kosong? Sebab kalau B tu kosong, Ya. dia tak ada nilai. No, bukan tak ada nilai. Ada term lain. Apa term tu? Tak ada kaki. Jadi satu. Kan tak ada kaki. Tak ada. Kan jadi satu. Siapa ada Infinite kamu number. ni, Mat? Bahagi kosong kamu akan dapat apa? Kosong. Ini Math error. Ya Allah, kau try tekan calculator. Math error. Kosong dapat kosong Math ke? error. Math error. Yes. Infinite Kalau answer. apa-apa yang bahagi kosong, kita tak boleh kira. Cannot define. Okay? So that's why B tu tak boleh Undefined. kosong. Kalau atas kosong, boleh ke tidak? No, Kalau A yang kosong. Satu. Kalau A yang kosong boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Boleh. Sebab kosong boleh ya. Sebab kalau kosong bahagi nilai, contoh kosong bahagi 1, kamu akan dapat kosong. Kosong dikira, ada nilai lah dia, kosong. Tapi kalau bahagi kosong, tak boleh lah. Contoh ya, kosong bahagi 1, kamu akan dapat kosong. Boleh. Tapi kalau 1 bahagi kosong, cannot be defined. Kan? Define. Okay. Sebab itu bawah, kalau kamu ada fraction, dia punya denominator cannot equal to 0. Yes, undefined. Okay, something like that. Okay, so itu rational. Irrational pula macam mana maksudnya? Horizontal lah. Ya boleh. Yes. Bahagi infinity kosong. lah. Apa dia? Bahagi kosong. Apa itu rational? Irrational. Kalau rational, nombor tu boleh dalam bentuk fraction. Kalau irrational, Dia kena sendirian. so maksudnya numbers that can't be expressed in fraction lah maksudnya. Fraction. Dia tak boleh jadi dalam bentuk fraction. Ini merujuk kepada decimal. Nombor yang ada decimal. Okay, contoh. Example, Even odd number lah. 7. odd number boleh je dalam bentuk fraction. 0.333 boleh je 2/3, 1/3. Okay, so example 0.25. Rational ke irrational? Rational. Kenapa rational? Why rational? Sebab dia boleh jadi dalam bentuk 1/4. Oh. So ini rational. Lagi 0.33333 sampai ujung tu. Rational ke irrational? Rational. Kenapa Nah, Sebab rational? dia Dia boleh 1.3. Jadi fraction. 1.3. Yes, dia boleh jadi One. fraction 1/3.
So rational. But if the question give us 0.23, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, so on. Rational ke irrational? Irrational. Kenapa irrational? Sebab macam no value. It cannot be changed Bukan no value, yes. Cannot be changed into fraction. Cannot be expressed into fraction. Itu rational dengan irrational. Kita recap balik. So, set ni dia irrational number lah. Kenapa? Sebab kan kita dah belajar tadi. Dia adalah infinite decimal places. Infinite decimal places. So maksudnya nilai dia tu tidak boleh ditukar jadi fraction sebab dia infinite decimal. So irrational pun tak boleh. Tapi tak semestinya. Infinite decimal boleh jadi fraction. Tapi dia boleh jadi rational, dia boleh jadi irrational. So set ni dia hanya fokus kepada irrational numbers yang infinite decimal places yang tu. Okay, so kena ada 4 kondisi ni baru kita boleh kata sesuatu nilai tu adalah set. That's why square root 2 ni kita panggil dia set. Sebab dia satisfy setiap 4 kondisi tu. Okay. Tadi kita kira square root 2 is equal to 1.4141235623 dan seterusnya. Okay, first kita tengok. Okay, dia dalam root form. Betul dia root 2. Infinite decimal places. Betul. Sebab panjang. Non-recurring. Check. Setiap satu. Betul, non-recurring. Irrational numbers. Check. Bolehkah benda ini ditukar kepada fraction atau tidak? So tak boleh. So irrational numbers. So satisfy lah untuk jadi set. Okay. So kamu kena ingat ni 4 kondisi untuk jadi set. 4 condition to be set. Okay. So bagi sikit example. Okay, dalam table 6. Okay. 2, 2, 3, 4. Itulah. Ini nombor dia. Boleh simplify atau tidak. Boleh jadi decimal atau tidak. So finally set or not. Okay, contoh. Square root 9. Boleh tak square root 9 kita simplify dia? Yes, 3. So, decimal tak payahlah, tak boleh. So, adakah dia set atau tidak? Square root 9. No, not a set. Okay, next number. Square root 5. Can you simplify square root 5? Maksud simplify ni perfect square or not? No, perfect square. Perfect square. No. So tak boleh. Okay. Change into decimal. Okay. Square root 5 equal to what? Dalam bentuk decimal. 2.2360 dan seterusnya lah. Okay. So dia ada dalam bentuk decimal and check. Nombor tu is non-recurring. And also irrational number. So set or not? Yes. Set. Okay. Next. Square root one over 4. Can be simplified or not? Yes, can be simplified. 1 over 2. Sebab apa? 1 ni perfect square, 4 pun perfect square. Ingat 1 is a perfect square. Sebab 1 is the square of 1. So dia dikira sebagai perfect square juga. 1 times 1 equal to 1. 4 ni ada perfect square 2. Yes, 2 times 2
equal to 4. So sebab dia boleh simplify, not accept. Okay. Lagi contoh, root 1 to 5, order 3. Sekarang dia ada order 3. Boleh simplify ke tidak? Saya tekan calculator. Boleh. Berapa? 5. 5. Yes, 5. Simplify can Five. be 5. So it's not set. So 125 tu apa nama panggilan dia? Perfect cube. Yes, perfect cube. So perfect cube boleh jadi 1, 8, 3, 27, 4 is 64, 1, 2, 5 dan seterusnya. Ini adalah perfect cube. So kalau perfect square pun tak boleh jadi set, perfect cube lagi lah. Okay, so kamu kena ingat nombor-nombor special ni. All of these special thing. Okay. Last contoh. Set 5, root 3. Okay. Can it be simplified? No guarantee lah, no. Decimal dia berapa? Dia tak boleh simplify. Kita tengok decimal. 1.709975947. Dan seterusnya. Recurring ke tidak? No. No. Rational ke irrational? Irrational. So it is a Sir, okay. Inilah cara-cara. Ini mungkin kalau dalam final exam dia tak tanya lah kot, tapi just for your information lah. Okay, cara-cara nak tentukan which one is set or not. Okay, sebab takut nanti tiba-tiba dalam test biasa Mr. Joff suruh tanya soalan square root 5 set or not. Kamu tahulah cara nak tentukan dia. Okay. Okay, now kita belajar changing. Ini tak masuk set punya law lagi ya. Ini just introducing dulu. Set punya law mungkin kita masuk sikit je. Dah senyap lah. Apa? Okay, changing recurring number into fraction. Okay, bukan recurring number lah. Recurring decimal, lagi spesifik. Okay, so that's why recurring decimal cannot be set. Sebab dia boleh tukar kepada fraction. Tapi macam mana kita nak tukarkan dia kepada fraction? So now kita nak belajar lah. Okay, example A. 0.81818181 and so on. Okay, soalan ask you change the following recurring decimal into fraction. So macam mana kita nak buat? Okay. First, kamu tengok dulu daripada titik perpuluhan ni, from decimal places ni, berapa banyak yang boleh dia perlu bergerak berapa kali sebelum recurring number tu berlaku? Berapa kali dia perlu bergerak ke kanan? Yes, times 100 lah. 2. Okay, so macam mana nak buat? So first you let n equal to 0.818181 ni. Jadikan 0.81 tu bersamaan dengan n. Okay, and then nak jadi 81 tu dah tak berulang dia kat depan, kamu darab dengan 100. 100 darab n, kamu akan dapat 81 point. Yes, betul. 81 and so on. Okay. Supaya
your decimal places tu ada dekat setelah sebelum nombor berulang tu berlaku. Before the recurring number occur. Macam ni kena darab 100. Okay, and then laju je. Bagus kan. Okay, and then so ini first, ini second, and then kamu tolakkan. Second equation minus 1, first equation. So 100 and tolak n, you get 99. So 81.818181 minus dengan orang atas dia. So you get 81. Okay, now kita nak cari n equal to 81 over 99. Okay, thus 0.818181 is equal to 81 over 99. Ataupun boleh simplify kan, So itu alias 9 over 11. Itu cara nak solve dia. Okay. Ingat first step, letkan 0.1 apa-apa nilai tu equal to variable n lah kita guna. And then darabkan first equation tu dengan berapa nilai, 100 ke, 10 ke, 1000 ke, supaya decimal places tu berada sebelum nilai yang berulang. And then you subtract second dengan first equation. And then jadikan variable tu single. Okay, another example. Okay. 5.741 and so on. Okay, now ingat ini hanya melibatkan decimal. So yang kat depan ni 5 ni you don't need to worry first. Kamu fokus pada nombor belakang je. So macam mana nak buat? First let let n equal to, ambil yang perpuluhan sahaja. 0.741 741 741. Okay. And then macam mana nak jadikan supaya titik perpuluhan tu ada di depan sebelum berulang kembali? Kena darab dengan berapa? Dan dah dapat yang lain, darab berapa? Times by 1000. 1000, yes, 1000. Okay, so darablah first equation tu dengan 1000, so you get 1000 n equal to 741.741 741 and so on. Okay, this is our second equation. And then the next step, second equation minus first equation. Okay, 1000 n minus n, we get 999 n. And then this one minus this one, you get 741. Boleh tak kita nak cari nilai n sekarang? 741 over 999. Okay. So 0.741 741 and so on is equal to 741 over 999. Bila kamu dah sampai sini, baru kita tengok balik 5 yang kat depan tu. Thus 5.741 741 is equal to 5 plus 741 over 999. Okay. Jadilah berapa? 5 741 999. Ini sama tu. Okay, like that. So inilah dia punya fraction form. Okay, ini simple je. Cara nak tukar
recurring decimal into fraction. Okay, like that. Macam mana? First step, focus on decimal places kat belakang tu. Letkan dia equal to variable n. And then darabkan dengan berapa nilai supaya your decimal tu titik perpuluhan ada sebelum recurring occur. Macam this one times 1000. And then second equation minus first equation, and then move to the other side, jadi division, and then itulah jawapannya. Okay? Sir, Yes? ada ke soalan yang dia telah bagi equation 1 dengan 2? Dia cuma suruh kita selesaikan je. First equation and second equation terus. Selalunya kalau tengok yang was based on question yang diberi dalam textbook dengan buku rujukan, tak ada. Dia just bagi decimal places je, nombor tu. Dia dah kata nombor tu recurring decimals, and then they ask you to change into fraction. So you need to do lah from start until you find the answer. Okay. Kita buat sendirilah, sir. Buat sendiri. Tapi this one ni insyaAllah takkan di soal sangat lah. But you need to know lah, just in case kalau dalam topical exam ke, exam ke apa-apa, dalam quiz ke, kita masukkan soalan macam ni. Tapi insyaAllah kalau SPM punya level, soalan ni tak keluar kot. Okay, but we don't know yet. So kita tunggu your senior form 5 tahun ni, exam. Ada tak soalan tu keluar nanti? Okay. Okay, next. So now baru kita masuk law. So kita akan belajar dua je law dulu. Sebelum kita masuk law tu, satu notes for you. Okay. Soalan boleh state macam 3.57 and then kat atas 5 dengan 7 tu ada titik, or 3.57 and atas 5 dengan 7 tu ada arrow. Okay. Maksud titik dengan arrow ataupun bar kat atas tu is that this two is a recurring decimal. 3.57, 57, 57 and so on lah. Mungkin dia malas nak tulis, so dia buat dalam bentuk titik kat atas or straight line kat atas tu. So you need to know benda ni, this thing and this thing represent recurring decimal. Okay? Benda ni kena ingat lah, just in case. Hello? Can you hear me? Why Atan? Yes. Okay, okay. Okay, mesti keluar kot. Okay. Ingat ya, kalau ada titik and also the recurring bar, you need to know that it is a recurring numbers. No worries. Okay. Another 10 minit macam tu. Okay. Okay, tak perlu. Okay. Two laws yang kita akan belajar dulu. Laws of indices. Newton law. Kenapa indices pula? Laws of sets. Okay. Two laws there. Dan ni yang very simple. First law, square root lah. Set A times set B equal to set AB. Kamu boleh gabungkan A dengan B tu, darabkan dia and then letak set untuk each side. Okay, and then another one, so first law. Second law, so kalau darab macam biasa, kawan dia bagi division. B is equal to A minus A B. over B. Huh? Yes, A over B. Okay, but these two can only be applied
when A is greater than 0 and B is greater than 0. Okay, kamu hanya boleh apply dia if A and B is greater than 0. Kenapa? Cuba kita try. A is equal to -1. Saya kira set -1, apa jawapan kamu akan dapat? Try tekan calculator. Set Apa dia? -1. Apa dia? Math error. Error. Undefined. Okay, undefined. Kenapa? Sebab value dia ada value, tapi value dia adalah dalam bentuk imaginary number. Okay, imaginary number. Kamu hanya akan jumpa benda ni dekat university. Kamu akan belajar benda ni dekat U. Okay, kamu akan belajarlah I equal to square root -1. Okay. So, yang ini, that's why A and B need to be greater than 0. Sebab kalau tidak, jawapan akan dalam imaginary number. Kita tak nak lagi. It's not your level yet. So, kita fokus pada positive one. Okay. So, this one just note je lah. So, ingat, dia kena positive numbers. Okay, macam mana cara nak apply dia? Okay, example lah. Example. Okay. Root 3 times root 5. Okay. Next step kita boleh buat apa? Darab Darab macam mana? yang In bracket. dalam basis number. Yes, in the root dia. 3 times 5. Okay, kamu boleh kumpulkan dia. And then akan jadi root 15. Okay, akan buat root 15. Set 15. Biar je dia untuk. Okay, kalau tak percaya, kamu boleh try tekan calculator. Okay, try tekan calculator. Set 3 times set 5. Berapa nilai kamu akan dapat? Tekan calculator. Set 3 times set 5. Set 15. That's 15. Yang dalam bentuk, oh kamu dapat set terus baguslah macam tu, dapat set terus. Okay, good. Set 3 times set 5. Okay, kalau yang dapat decimal tu akan dapat 3.8729 and so on. Which is equal je benda ni, 3.8729. So kalau dia dalam set ni, dia punya jalan kerja banyak. So kalau kamu nak make sure jawapan kamu betul atau tidak, kamu tulis je, masukkan balik benda ni dalam calculator and change into decimal place. And then tengok kamu punya final answer, change into decimal place. Kalau sama, betul lah jawapan kamu. Okay, itu cara untuk check jawapan. Just in case, sebab dia punya calculation panjang, mungkin kamu ada a few mistake ke, terlupa tambah tolak ke apa. So this one to check our answer. Okay, okay, next. 21 divided by root 3. So, we compilekan dia, 21 divided by 3. So, your answer set berapa? 7. Set 7. Yes, set 7. And then check jawapan. Try, masukkan dalam calculator, this one. Make sure dia sama dengan yang answer yang kamu dapat lah. So if you get different, maksudnya jalan kerja kamu ada salah mana-mana. Okay. So, bagi example. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, now lagi. Okay, example lagi. Number 1, write the following, salah je, write
following in the form of A root B, A set B. Okay, and A, tak apa. Okay. So contoh dia bagi A root 50. Okay, kita ada root 50, dia suruh tukarkan jadi dalam bentuk A root B. Okay, first 50. Kita tengok dulu, 50 adalah hasil darab apa? Kan sebab kan macam contoh sebelum ni, dia adalah hasil darab ni kan. Sebab tu kita kena tahu apa hasil darab dia. Dia macam nak kembali ke atas yang ni. Ni dia bagi final answer, dia suruh kamu cari hasil darab dia. Okay. First 50, apa kamu boleh guna? 1 dengan 50. Lagi? Apa lagi? 50, apa yang membuatkan 5 dengan 10. Apa dia? 5 and 10. 5 and 10. Okay, next. What else can we have? 25 and 2. 25 dengan 2. 2. Ada lagi tak? No more. I think no more. Okay, now. Which one kita nak pilih? Okay, kita pilih choose perfect square number. Perfect 510. square. 510 perfect square kah? There is not one. So, apa lagi perfect square selain 1 dalam ni? 25. Ingat perfect square 25, yes. So kita guna ini punya value. Okay, so macam mana? Okay, dia akan jadi set 2 times 25. Okay, and then kita tahu kalau darab dalam, kita boleh pecahkan jadi darab luar asing. So dia akan jadi set 2 times set 25. Okay, set 2 tak boleh simplify, biar je. Set 25 simplify jadi berapa? 5. 5, yes. Okay, and then change bagi 5 kat depan. 5 set 2. Something like that lah. Okay, dah dapat. Inilah cara dia. Calculator dapat terus. Yelah, memang calculator dapat terus. But this one, markah kamu dekat apa? Jalan kerja. If you just tulis this one, K0 and 0 lah. Okay. Kat mana markah dia? Kat sini satu, K1. Then this one, K1. Bila nampak 5 tu, another K1. And then this one jadi N1. Okay, 3 marks. K1, K1, N1. Okay. So kena pandai. So ini untuk senang, kamu macam kat sini, kamu bela macam mana nak gabungkan dia. Set 2 tu, kamu buat dia equal to A. Okay, try tengok, nanti dia akan jadi A times 5. Sama lah dengan 5A. Lepas tu, tukar je balik 5 set 2. Just in case. Kalau bela square root 2 darab 5, macam mana nak simplify? Okay, square root 2 darab 5 tak tahu macam mana. Kalau kamu just biar sampai sini, tak dapat final mark. Sebab final mark dekat bawah dia tu. So, kalau ada yang macam tak sure macam mana nak buat, darab yang melibatkan set. Set tu kamu tukar dia jadi A. Let set 2 jadi A. So A times 5, 5A. Lepas tu tukar je lah balik. Okay. Okay, another example. Okay. B set 150. Okay. First and foremost, ingat kita kena cari dia punya pasangan hasil darab. Okay, 1 dengan 150.
Lagi apa lagi? Apa yang darab dia dapat 150? 2 darab berapa dapat 150? 75. Okay, 75. Okay. Betul lah tu Tan. Tapi kita check one by one. 3 times berapa dapat 150? 50. Right. 4 boleh tak? 4 darab berapa? Cannot. So tak payahlah. 5, 30. 30, 6, 25. 25. 7 tak boleh, 8 tak boleh, 9 tak boleh, 10 tak boleh, 11 tak boleh dan 15. 15 next. 15 times, 10 times 15. Okay, 10 times 15. Okay, and then dia akan berulang kembali lah. Okay, from here, kita kena choose perfect square couple that is not 1. Not 1. Okay. So mana je line 1 yang ada perfect square? 25. Okay. So kita ambil this pasangan, this couple. Okay, and then buat macam biasa. Equal to square root 25 times 6 and then we split it into 2. Square root 25 times square root 6. So square root 25 equal to 5 times square root 6. So and then boleh combine 5, 6. Okay, like that. Okay, simple sahaja. Okay, so dah 11.30. One last soalan example before we end our class. Sekejap je. Root 126 over 3. Ini dalam bentuk fraction. Tapi benda yang sama juga. Okay, first 126. Kita tengok pasangan dia. 1, 126. 2 times berapa 126? 63 ya. 63. 3 dapat tak 3? Keluarkan kalkulator masing-masing. 126 bagi 3. 126 divided by 3. Yes, dapat 42. 4 boleh tak 4? No. Cannot? Not. Jangan ambil ada pecahan. Perpuluhan. Okay, 5 boleh tak? 6 boleh. 6 boleh. 6 boleh. Equal to berapa? 21. 21. Next. 7. 7 boleh tak? 18. 7, 18. 8, Cannot. 8 no. 9, 14. 10 tak boleh. Not. 11 I think not. 12 tak boleh. 13 dah 14. Ni je. Okay, and then choose perfect square. So siapakah perfect square-nya? That is not 1, ingat? That is not 1. Yes, 9. Okay, so kita pilih this couple. Okay, and then kamu splitkan. Okay, square root 9 times 14 over 3 and then split into 2. Square root 9 times square root 14 over 3. So dia akan jadi 3 root 14 over 3. Okay, kita biar jawapan kita macam tu sahaja ke? Boleh simplify lagi tak? Yes, 3 over 3. Kita boleh divide 3 divided by 3 equal to 1. So your final answer should be root 14. Okay. So to check if your answer is correct or not, masukkan, insert this value into calculator. Should get the same value as root 14. Okay, set 14. This one also. Set 150. Masukkan dalam, insert into formula, into calculator.
you should get this one. Okay, calculator. Calculator to check if your answer is correct or not. So, kalau tak sama, meaning ada mistake in calculation. Okay. So itu sajalah untuk hari ini. So that's all for today. So apa yang kita belajar hari ini? Okay. Persi. Ala-ala nak jadi BWP kan? Hari ini kita belajar pasal apa Persi? Tak boleh jawab, dijek jadi BWP. Persi ke? Oh, saya. Persi. Law of search. Law of search. Apa law yang kita belajar hari ini? Dua. Melibatkan operation apa? Multiplication dan division. Division. Okay. Selain law of search, apa lagi kita belajar? Yang first kita belajar apa dia? Dia punya apa namanya? Properties Dia punya karakteristik. Condition. Karakteristik Condition. to be set. So apa dia punya karakteristik condition dia? In root form, Root form, non-recurring, non-recurring, infinitesimal places, dan infinitesimal, irrational number. irrational number. Apa itu irrational number? Number yang tidak boleh di-express dalam fraction. Number that cannot be expressed in fraction. Okay, good. So, your homework is self-practice 4.3, number 1, question 1. Okay, next, single self-practice 4.4, question 1, and last one. Sekejap saya ambil masa sikit. Self-practice 4.5. 4.5, question 2. Okay, so this one weekend punya homework, siapkan and submit guna GC. Nanti saya akan wujudkan assignment dalam tu and then you just submit over there. Okay, bye. Macam biasa by Sunday 6 PM. So that's all for today. Let me take a screenshot first. Okay, so that's all for today. Thank you guys. Tapi jangan left ni kejap. Nak ambil gambar yang one. Okay. Okay. That's all for today. Thank you.